السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك حبيبنا المصطفى سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهده ومن استنى بسنته ثم إلى يوم الدين أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, duduklah kamu bersama orang-orang yang benar dalam ketakwaan mereka kepada Allah. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita bersama dengan mereka. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang dirahmati oleh Allah, lagi amat dikasihi dan dimuliakan Al-Fadil Al-Ustaz, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Sia. Seterusnya pimpinan pengurusan AQS, ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, serta tidak dilupakan adik-adik yang saleh, anak-anakku sekalian, semoga Allah menempatkan dirimu di dalam syurga insya-Allah. Mengawali pertemuan yang baik, Imam Muslim meriwayatkan di dalam Jami' Sahih Muslim nombor hadis 212 daripada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman ibn Sakhar atau nama popularnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Telah berkata baginda junjungan besar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah fil ard yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ayah ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah telah pun menempatkan kita di suatu tempat yang mana tempat ini Allah janjikan ada 4 kelebihan. Sesiapa yang berkumpul di salah sebuah rumah, yang mana rumah itu rumah Allah. Kita, kalau kita balik hari raya nanti, antara rumah yang kita ziarah anak-beranak kita, adik-beradik kita, mak saudara kita, kita sampai di rumah dia, lama tak balik. Tahun lepas tak balik dah. Besar dah anak ni, sekolah dah kau? Sekolah dah. Besar dah. Tak kenal dah. Nama apa? Tak ingat. Sukanya mereka tanya khabar, tanya keadaan kita. Duk mana lah ni KL? Sungai Buloh. Sungai Buloh. Besar mana? Luas mana sungai dia? Tak ada sungai. Buloh pun tak ada. Iya kau tak pernah sampai lah makcik, sebagai contoh. Kita datang ke rumah dia tu, Allah dia jamu kita, bagi duit raya. Dia tatang kita bagi minyak yang penuh. Nak balik bersalama lagi, jumpa semula dah. Baik. Allah menyebut, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi fil ard." Ada manusia, mereka ni berkumpul luar biasa. Di rumah aku, kata dia, rumah aku. Min buyutillah, banyak-banyak rumah atas muka bumi ni, rumah aku. Dia duduk di salah sebuah rumah aku, dia duduk situ. Apa yang mereka buat? Yatluna kitab Allah. Dia baca, dia dengar, dia masukkan dalam telinga dia ayat-ayat Allah, termasuk tadi kita semayang, imam baca, Allahu Rabbi. Kita tak faham. Tapi bila masuk dalam telinga kita ayat-ayat Tuhan ni luar biasa.
Wa yatadarasuna bainahum. Bonus pula. Hak pandai, dia mengajar kepada hak kurang pandai. Dia dengar bacaan, dia betulkan tajwid dan sebagainya. Kalau duduk di rumah aku, Allah Ta'ala sebut 4 kelebihan ni, kamu akan dapat. Kamu akan dapat. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah. Kita duduk di rumah, mungkin serabut. Saya lah terutama, Allah dengan anak. 3 orang baru nak masuk 4. Tapi 3 ni rasa macam 10 dah. Sebab setiap orang perangai berbeza satu hal. Dia buka baju ni bukan masuk dalam rumah. Dalam kereta tu buka dah. Panah abah panah. Cabut dah sokok piuh habis. Mana pakai t-shirt ni? Sedang molek turun rumah. Tengok-tengok baju pun tak pakai. Adik dia seluar terus tak ada. Allah, patu pula tinggal ni. Tak kutip. Serabut kita. Cara mendidik kita datang rumah Tuhan ni, Allah suka. Kali pertama kita pijak masuk ni, kita ada sense atau rasa yang lebih daripada biasa. Aku datang di rumah Tuhan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kita rasa tenang. Cuma bagi orang yang datang, sama tak rasa mari masjid serabut lagi tu, ramai tak mari tu. Payah jawatan kuasa. Allah sah sengit sikit ya. Dia tegur dah. Selipar kita salah letak tempat Tok Imam. Oh, dia baling gitu selipar kita. Tok Imam ni dah lah. Tempat bagi kereta pun ada untuk dia. Tempat letak selipar pun ada. Oh, dahsyat. Oh, payah saya tak boleh mari gini. Lepas tu apa tak mari? Oh, ya saya. Dengar Tok Imam tak ada masalah. Tok Imam tua, kau Tok Imam muda, kau ada laung, kau tak ada laung, tak ada masalah saya. Saya berasa hati dengan Tok Bila. Dengan Tok Bila pula dah berasa hati. Allah azan warna gitu. Azan pula subuh. Azan ke nak menyanyi? Dayu-dayu. Tak bangun orang kalau macam-macam gitu. Kerana apa? Sakinah. Ketenangan tu Tuhan tak bagi pada dia. Cara macam mana? Mari dulu rumah aku, mari dulu. Nazalat alaihimus sakinah. Allah tidak sebut apabila datang rumah Tuhan ni, on the spot Tuhan bagi dah. Nazalat. Diturunkan ni maksudnya kalau mari sekali mungkin tak rasa lagi. 2 kali, 3 kali, bila jadi habit lama-lama dia rasa ketenangan. Allah ada masalah mari masjid. Yang kedua, wa ghasyiyathumur rahmah. Kita tak rasa ni di saat kita duduk saja. Walaupun terlena kita di rumah Tuhan, ada rahmat untuk kita. Ada rahmat. Baik. Ketiga, wa haffathumul malaikah. Sekeliling kita ni, kita tengok kiri kanan, member kita ya. Tapi kita tak nampak malaikah. Ad-Dhahaq, Al-Imam Darul Qutni, antara yang menyebut, malaikat ni turun duduk sekali dengan kita, rumah Tuhan, bukan duduk saja. Termasuk yang tidur, malaikat mendoakan semoga tidur itu ada pahala untuk si dia. Tu dia, malaikat doa. Dah yang baca Quran, ya Allah, ya Tuhan, terima bacaan dia. Angkat, semoga jadi pahala. Yang solat, ya Allah, ya Tuhan, anugerahkan khusyuk pada dia. Tak rasa gitu ni, tak rasa. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Ni luar biasa, special. Special Mari sahaja masuk, register semayang. Allahu Akbar, start daripada solat isyak tadi, tarawih sampai witir, sampai kita duduk. Tadi mari register, angkat takbir. Tuhan memperkenalkan kita kepada malaikat-malaikat dia. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Nuh, tengok Nuh. Si fulan, hamba aku. Dia duduk di rumah aku. Dia adalah sekian-sekian. Aku perkenalkan dia kepada kamu. Apa kata Jibril? Setelah diperkenalkan, aku memerintahkan kepada semua malaikat doa untuk dia. Kerana Allah telah perkenalkan dia kepada kita. Allah Rabbi. Baik. Ayah ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita masuk dah fasa yang terakhir. Allahu Akbar. Terima kasih Tuhan. Syukur banyak-banyak. Ada sahabat saya baru juga meninggal. Syukur banyak-banyak. Allah sampaikan lagi nyawa dan usia kita di 10 malam yang terakhir.
Dan ada beberapa perkara special yang Allah Ta'ala takdirkan di malam Al-Qadar. Allah menyebut di dalam surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44 di dalam Al-Quran, juzuk yang ke-25. Muka suratnya 496, berada pada kedudukan sebelah kiri, atas sekali itu. Ayat 3, 4 dan 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min 'indina inna kunna mursilin. Shadaqallahul azim. Antara lain ayat ini membawa maksud sesungguhnya kami telah pun menurunkan Al-Quran di malam yang penuh barakah. Quran ni dari sisi Allah Lauhul Mahfuz. 30 juzuk tu Tuhan buat turun sekaligus ke Baitul Izzah. 30 juzuk turun on the spot. Dari Baitul Izzah ke langit dunia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutawatiran. Allah Ta'ala turun ni mengikut situasi keadaan tempoh masa sekurang-kurang 22 tahun 8 bulan. Kena dengan peristiwa kalau peperangan, ada ayat turun tentang peperangan, ghanimah dan seumpamanya. Tentang bagaimana hadithul ifk. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Dengan siapa? Sahabat baginda Safwan ibn Mu'attal. Allah juga turunkan ayat. Ada di kalangan mereka yang berpaling dari peperangan. Tuhan sebut nama dia beberapa orang dalam Quran. Ada juga. Allah telah menurunkan 30 juzuk tu sekaligus. Cuma kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mutawatiran. Ada ayat ni kena dengan situasi dan keadaan. Baik, Allah menyebut kami turunkan sekaligus tu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah 30 juzuk pada malam yang penuh berkat. Subhanallah. Bila peristiwa ni? Salah satu malam terakhir ni. Walayalin 'ashr. Antaranya 10 malam akhir Ramadan kita tak tahu. Baik. Allah menyebut bukan setakat kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkat. Pada malam itu, kata Allah, dijelaskan segala urusan-urusan manusia dengan penuh hikmah. Baik, kalau kita merujuk kepada tafsir At-Tabari yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau menyebut malam Al-Qadar adalah malam diputuskan takdir kepada manusia oleh Allah. Sekurang-kurang ada 4 perkara. Malam tu, Tuhan putuskan takdir kepada manusia sekurang-kurang 4 perkara. 1, umur. Si fulan ni, dia ni lahir daripada rahim seorang ibu. Berapa lama tempoh dia akan hidup? Tuhan tulis dah pada malam Al-Qadar. Yang kedua, rezeki. Banyak mana dia ada? Banyak mana? Kaya ke dia, miskin ke dia, sederhana ke dia, biasa-biasa ke dia, atau bagaimana keadaan hidup dia? 2. 3, pasangan hidup dia, jodoh. Bila dia bertemu dengan siapa dia akan kahwin, dari mana perempuan ni datang atau laki-laki ni datang, tak tahu. Dan 4, kebaikan keburukan yang akan menimpa dirinya. Apa yang akan dia lalui di sepanjang hidup dia. Bermula tempoh Allah Ta'ala sebut, katakan 80 tahun. 1. Yang kedua, rezekinya banyak mana? Kaya, juta duit. 3. Kahwin dengan siapa dia? Nuh, orang selatan tanah air. Baik, macam mana dia melalui tempoh sehingga 80 tahun. Dengan duit yang banyak, dengan isteri atau jodohnya dari selatan tanah air. Bagaimana dia lalui keadaan. Itu namanya qada dan qadar. Sehingga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan juga di malam Al-Qadar
Allah Ta'ala tulis tiap-tiap dalam kalangan hambanya siapa yang akan datang ke rumahnya Baitillah Al-Haram untuk melaksanakan kefarduan haji. Oh, tu dia. Tuhan tulis dah, si fulan ni, dia akan melaksanakan haji tahun berapa? 2000 ataupun 2030. Ikhtiarlah dia. Sampai 2030, duit tak banyak, tak cukup lagi ni. Usia pun dah tua. Tiba-tiba, tabung haji offer, call dia. Naik nama dah ni. Oh, saya tak mampu. Sebab tabungan saya pun tak cukup lagi. Oh, tabung haji kata cukup lah tabungan. Tak ada duit saya, takkan nak buat pinjaman. Tua-tua ni. Pening pula nak bayar. Anak-anak nak jadi grantor pun tak mahu dah. Tiba-tiba berdoa lah dia. Ada hamba Allah. Nak naik haji tahun ni. Itulah ada rezeki. Tapi Allah, saya cari. Saya nak taja. Siapa boleh pergi haji? Saya nak taja dia. Benda ni berlaku lah masyarakat. Berlaku. Dulu ada seorang laki-laki. Saya ingat lebih dah 10 tahun lepas. Dia ni mu'allaf. Waktu dia memeluk Islam, dia dipulau oleh keluarga dia. Biasa. Habis kenderaan kena tarik, rumah kena tarik, kad kredit dengan tarik. Adik-beradik pulau dia, mak ayah pulau dia. Dia seorang kaya, orang berada. Pada awal-awal keislaman dia tu, 50-50. Aku nak balik semula agama dulu kau nak bertahan dengan Islam. Kalau duduk tahan dengan Islam, susah aku. Tapi Allah perkenalkan dia dengan orang-orang baik yang saleh, yang ajar dia, yang didik dia, yang bimbing dia. Dia bertahan dengan agama tu. Satu ketika dia datang sebuah masjid. Tiba-tiba ada orang kaya, macam ni lah. Keluar, kaya duduk sembang, dia kata saya ada sebuah NGO nak taja berapa puluh orang pergi umrah. Tahu kawan ni baru memeluk Islam, awak salah seorang. Kejut dia. Biar betul ni Tuan Haji, saya baru saya tak apa, tak ada masalah. Soal tiket, hotel, penginapan, makan, visa dan sebagainya, semua staf saya akan urus. Yang penting awak nak pergi. Takkan tak nak pergi, mesti nak. Dan orang pun tak tanya hotel berapa bintang nak bagi. Tak ada. Orang nak tajuk, ikut dia lah berapa pun. Dan dia ni pernah sebut, aku ni memeluk Islam baru setahun dua, dia kata. Dah lah keluarga pulau. Kalau aku matilah esok-esok, siapa nak sembahyang jenazah pada aku? Tuhan rezeki dia pergi umrah tu satu hal. Kejut dia pijak tanah haram. Allah menangislah air mata dia depan Kaabah. Hari kedua nak balik, tiba-tiba sakit dada dia. Sakit dada. Dan tak semena-mena petang tu meninggal dia dalam bilik hotel. Mati. Bila mati, Masjid Al-Haram, dibawa jenazah dia masuk dalam Masjid Al-Haram. Siapa yang salat jenazah dia jadi imam? Al-Imamul Haramain. Imam Masjidil Haram. Dan jenazah dia dibawa dari luar Masjid Al-Haram melalui pintu Babul Ismail. Habis orang berebut nak usung. Orang tak kenal siapa orang mati ni. Allah diusung di atas pembaringan, dibawa masuk dalam masjid. Jutaan manusia solat jenazah untuk dia. Takkan dalam ramai-ramai, tak ada seorang pun Tuhan terima doa. Salah satu Allah putuskan kepada laki-laki ini keadaan dia. Bagaimana takdir dia di malam Al-Qadar. Kita pun fikir, tak apalah rezeki dia. Dan kita tak tahu rezeki kita bagaimana. Adik-adikku yang dirahmati oleh Allah. Hari ni kamu kecil hari ni kecil. Tak ada apa-apa, orang tak peduli pun ada. Kalau tak ada, orang tak peduli. Cuma paling tidak tak masuk kelas, ustaz marah. Tu ya, paling tidak ustaz marah. Tak tahu esok-esok jadi orang hebat. Tak tahu. Yang Allah telah persiapkan takdir di malam Al-Qadar untuk si fulan ini. Demi Allah kita tidak tahu. Baik, sampai malam tersebut. Kadang-kadang kita silap faham sedikit. Bagaimana silap faham? Dia tunggu di 1/3 akhir sebelum subuh tu. Dan suami ni pula jenis orang juruh. Tiba-tiba dia tengok jendela. Isteri dia tanya,
Abang tengok jendela tu tengok apa? Nak tengok ni pokok sujud ni. Isteri yang salehah dia kata, bang, Tuhan tak nak pokok sujud. Tuhan nak kita hak sujud. Kalau tengok, memang dok ah. Tengok-tengok, oh tak sujud lagi bukan malam ni kot. Duduk kira-kira sujud tu, sampai malam ke 30. Tak ada kali tahun ni malam Al-Qadar. Dia pula buat keputusan. Sedangkan bermula Al-Qadar itu salah satu malam. Taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir. Dalam riwayat Muslim sebut fil witri. Dalam malam-malam ganjil. Tak kira hak genak kau ganjil, kita duduk belaka malam tu. Paling tidak bermula waktu maghrib. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai subuh pagi esok. Semua kita ni mesti tak akan terlepas. Mesti tidak akan. Mesti dapat. Cuma beza banyak tak banyak amalan kita malam tu. Paling tidak. Kalau bermula maghrib. Katakan malam esok. Kita tak tahu. Kalau bermula maghrib. Selepas maghrib itu. Selepas kita iftar. Apa yang kita buat? Sembahyang maghrib ya. Dapat ada satu. Selesai sembahyang maghrib, kalau ada kuliah setengah masjid, dia buat kuliah antara maghrib dengan isyak. Setengah masjid. Gitu dia buat. Baik, kita dengar kuliah. Datanglah awal sikit. Habis dengar kuliah, kita salat isyak berjemaah. Isyak pula kita salat. Selesai, ba'diyah isyak, sembahyang pula 2 rakaat. Selesai, tarawih pula 8 rakaat. Selesai, 3 witir. Sekurang-kurang. Baik, kita berbalik. Balik-balik letihlah, sakit kepala, pening dan sebagainya, masuk gauk pula, salah makan ubat sakit jantung, kita pun sakit sebagai contoh. Tak sedar kita tidur, bangun-bangun 5 minit nak subuh. Sempat minum air, buah tamar sebagainya, orang azan. Azan kita pergi pula masjid sembahyang jemaah. Start daripada maghrib semalam sampai subuh pagi esok tu kita telah menghidupkan malam Al-Qadar tanpa kita perasan. Tak payah kita tengok amalan tu ataupun pokok tu atau tanda tu, tak perlu. Kerana tidak memungkinkan apa-apa melainkan kesedaran kita sendiri. Baik. Cerita dia kepada muslimat. Allah sampai 10 malam akhir tak boleh semayang. Dan dia bila tak boleh semayang pakai dak belaka. Dah semayang pun dak. Doa pun dok, zikir pun dok, selawat pun dok, tasbih pun dok, takbir pun dok, tahlil. Tak belaka dia. Sebab apa? Tak boleh semayang. Bila tak boleh semayang, 2 benda je tak boleh buatnya. Solat dengan puasa. Bagi yang hafal Quran, dia boleh ulang bacaan hafal dia tu. Tak ada masalah. Cuma yang tak boleh hafalan baru. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama. Dia nak baca ayat-ayat Quran yang ada doa dalam tu. Doa para anbiya wal mursalin. Silakan baca, sila. Baca. Baik, selalunya yang kritikal 10 malam akhir, terutamanya start malam 25, 26, 27, 28, 29, sedang molek cuti sekolah umum pula, sehari lagi dia tambah. Orang akan berpusu-pusu balik kampung, termasuk saya lah. Kena malam tu Al-Qadar. Kita duduk atas highway. Takkan parking kereta nak semayang atas tu. Jangan buat warak mati situ kita. Tak nampak apa. Bukan setakat kereta. Trailer pun ada. Bike express pun ada. JNT pun ada. Habis segala-gala dah atas jalan. Baik. Jadi Allah terlepas dah aku. Jangan sebut terlepas. Kerana bila kita sebut Allah terlepas dah. Ni jam ni. Start malam ni. Pagi esok belum tentu sampah lagi. Sedang molek kena tidur dulu. Semalaman gua musang. Tak boleh dah. Siapa letih pula nak tidur pula. Jangan sebut terlepas. Cari. Dan kita telah pun berkongsi doa pada minggu yang lalu kan. Selain daripada Aisyah tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam nak baca doa tu. Yang baginda ajar Allahumma innaka afuwun karim atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni tu. Salah satu lagi Rasul mengajar kepada kita bahawa baca doa tu Rabbana tu atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sami-sami bawa kereta tu kita baca. Nak doa, kunut nazilah dan sebagainya. Takut terjuk pula orang sampai traffic light. Orang tengok, dia ni semayang. Orang dalam kereta. Tak payah lah. Baca doa biasa. Lazimi lidah kita. Ya Allah, ya Tuhan. Tak ada rezeki aku nak solat. Tapi ada peluang dan kesempatan untuk aku bertasbih memuji nama. Dan bagi yang berpuasa ni. Special untuk akhirnya kan. Kita selalu dengar hadis.
lis-saimina farhatan. Dah. Bagi yang berpuasa tu ada dua kegembiraan. Kita selalu dengar. Tapi yang kita mungkin tak perasan, satu je kegembiraan yang kita nikmati. Selagi mana kita hidup, yang nikmat yang kita kecap, satu je, satu lagi, Allah tak bagi lagi. Melainkan nanti kita mati dulu, hari pemutusan kepada amalan, baru akan kita kecap nikmat kedua tu. Bila? Pertama, indal iftar, waktu nak makan ketika berbuka. Yang kedua, inda liqa'i Rabbi, bertemu Tuhan, kita tak tahu lagi macam mana Tuhan nak bagi pada kita pahala tu. Baik. Kegembiraan waktu buka pun kita tak boleh nak cerita dah. Bahkan kita tak perlu cerita. Pasangan kita tengok kita makan, Allah, sukanya kita. Sebab itu, Rasul SAW ajarkan kita, ketika nak berbuka kan ada doa yang khusus. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud Al-Sijistani rahimahullah di dalam Jami' Sunan Abi Dawud dengan sanad yang hasan daripada Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, nombor hadis 2357 atau 58, saya tak ingat. Beliau sebut baginda ni bila duduk depan ada mimbadah, ada tempat letak hidangan. Ada tamar atau rutab, baginda ambil. Kemudian baginda baca, "Dhahaba az-zama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Dhahaba az-zama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tiga benda ada dalam tu. Pertama, dhahaba az-zama'u. Telah Allah hilangkan dahaga. Demi Allah. Jarang orang buka puasa dengan air panas. Ais sejuk tak? Paling tidak ais sejuk. Ais sejuk ke ais ke? Bard, sejuk. Kita minum untuk kali pertama, kena di tengkok kita, kemudian jatuh dalam perut. Waktu tu pun kita rasa, Allah cukup dah dengan air ni. Paling tidak berapa gelas kita minum. Kadang-kadang, kita pergi bazar Ramadan, tengok air dalam balang tu, bukan setakat air boh. Dengan balang-balang tu kita boleh minum. Tapi bila sampai waktu hakikat kita sedang berbuka puasa, bila Allah telah hilangkan dahaga, cukup 1-2 gelas ya sebenarnya. Wabtallatil 'uruq, ni kerongkongan ini telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah. Tuhan tetapkan banyak mana pahala hari ini untuk dia. Kenapa baginda baca gitu? Ketika manusia sedang berada di ambang kematian. Kita tengok orang nazak nak mati. Orang nazak yang nak mati tu, kalau kita faham, yang dia nak adalah air sejuk. Air sejuk. Kerana apa? Kerongkongan dia ini terlalu panas dan dahaga. Cuma dia tak sebut. Dan kita pun tak pergi suar pada dia minum. Ambil air wajak. Dah. Sebab tu dalam doa, kan setengah-setengah tahlil walaupun riwayat ini dhaif. Minal thalj wal barad wa nakkihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Dimandikan jenazah itu dengan apa? Thalj wal barad. Air salji, air sejuk. Kalau orang yang ada pengalaman mandi jenazah, dia letak tangan di atas jenazah yang dia mandikan tu, demi Allah dia akan rasa, Allah, macam ni lah nanti orang mandikan aku. Pegang, sejuk sangat pun tidak, panas sangat pun tidak. Dan usapan kepada jenazah atau si mati itu sama seperti ketika dia hidup. Walaupun telah meninggal dunia, urusan dia adalah sama. Tak boleh kita sakiti jenazah. Wa nakihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Lepas tu ada lagi, wa abdilhum daran khairan min diyarihim wa ahlan khairan min doa tu lah. Allahu Rabbi. Hilang dahaga kita. Jarang setelah hilang dahaga, lepas habis makan kita sebut Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kadang-kadang jarang kita sebut. Ohnya ni. Padah. Nak tambah lagi bang? Tunggu moreh lah pula. Oh, tunggu moreh pula. Macam dia seorang yang puasa hari tu.
Kerana apa? Kita rasa makanan itu menyebabkan kita tak mati, tidak kelaparan. Sedangkan Tuhan yang menghilangkan dahaga untuk kita. Allahu Rabbi. Untuk akhirnya ayah ibu yang dirahmati oleh Allah, berdoalah banyak-banyak kepada Allah. Semoga Allah memberi kesihatan yang baik kepada kita, untuk kita beribadah pada hari yang masih lagi berbaki ini. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Semoga Allah menerima amalan-amalan yang telah dilakukan sebelum daripada ini. Mohon maaf di atas segala kekurangan, insya-Allah. Kita akan bertemu dalam kesempatan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.